hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bermacam ayam, ada ayam kampung, ayam hutan, ayam siam, ayam Turki, ayam Belanda. Macam-macam perihal ayam, nasi ayam, telur ayam, ayam hutan boleh terbang, ayam kampung dalam. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini kembali untuk siaran 22 September 2020 hari Selasa. Diharapkan hari anda disinari dengan vibe-vibe yang positif. Tengok depan kami ni ada apa? Ada ayam. Ayam ini antara menu ataupun masakan yang menjadi kegemaran ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia dan di seluruh dunia. Sebenarnya Fatin ada lebih kurang 35 jenis ayam. Ada pelbagai jenis ayam, tapi di Malaysia yang popular 12 jenis kebanyakannya. Tapi ini kami nak kongsikan kepada anda sebentar lagi seperti biasalah Fatin kan. Ya. Hari Selasa kita akan kongsikan tentang variasi menu masakan dan hari ini ayam menjadi pilihan. Betul, dan kita akan kongsikan sebentar nanti mengenai banyak sebenarnya yang akan kami kongsikan, tapi sebelum itu kita nak kongsikan sesuatu mengenai Maggi, iaitu mencuba sesuatu yang baru pastinya boleh membina keyakinan diri. Maggi dengan kerjasama Google telah melancarkan program Mentor Wanita Cukup Berani yang pertamanya merangkumi bengkel online percuma yang akan bermula pada 20 sehingga 22 Oktober khususnya untuk wanita seluruh Malaysia supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka, Fiza. Wah, dan seterusnya 3 peserta bengkel terpilih akan berpeluang untuk menerima bimbingan peribadi daripada 3 usahawan yang berjaya. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut boleh layari www.maggi.com.my/takkenaltakcinta untuk pendaftaran bengkel online serta maklumat lanjut mengenai program Mentor Wanita Cukup Berani. Inilah ini yang kita inginkan dalam kalangan wanita, kena berani. Kalau cakap tentang berani ni Fatin, kena juga berani mencuba menu resipi yang baru lah kan. Betul. Kalau selalunya makan ayam biasa, apa kata hari ini kita cuba untuk ayam pencen, ayam kampung dan sebagainya, ataupun variasi menu ayam ni sebenarnya banyak, Fiza. Banyak. Tadi Fatin sebut ada ayam pencen, ayam kampung. Ayam kampung, ada ayam daging, ada ayam Belanda, ada macam-macam jenis ayam sebenarnya. Sebelum kami nak kongsikan kepada anda antara menu-menu yang ada dekat depan ni, kalau dekat depan saya ni yang menarik perhatian, ini juga mungkin popular dalam kalangan rakyat kita, iaitu ayam bakar. Ayam bakar menarik perhatian dan menarik bau juga. Okey, ayam bakar ni sama ada enak dimakan begitu sahaja ataupun ada yang memvariasikannya dengan nasi ayam. Nasi ayam. Dan di depan saya ni kita ada masak lemak ayam pencen. Kejap lagi kita try. Sabar. Dan juga macam biasalah nasi ayam, dan juga kita ada ini adalah ayam masak kicap daun kari. Wow. Okey. Ini kita ada bubur ayam, ada pepes ayam, tahu bergedil ayam dan juga salted egg ayam. Wah, chicken lah sebenarnya kan, ayam. Okey. Dan kami sebenarnya kan kalau kita cakap tentang ayam ni Fatin, selain daripada mempunyai kandungan protein yang tinggi, tetapi ada satu trivia menarik yang juga nak dikongsikan kepada anda semua. Tahukah anda sebenarnya seekor ayam betina boleh mengeluarkan telur tanpa perlunya ada bantuan ayam lelaki? Betul? Ayam jantan. Ayam jantan. Okey. Dan ini merupakan satu fakta yang mana telur yang dihasilkan oleh ayam betina tersebut hanya boleh dijadikan telur untuk kita makan, tetapi tidak akan jadi anak ayam. Okey. Usia matang bagi ayam betina yang boleh menetaskan telur tanpa bantuan ayam jantan itu haruslah berusia 5 bulan. Lepas tu dah tak boleh dah. Itu satu daripada segi orang kata bertelur dan sebagainya. Satu lagi resep orang kata petua lah kan. Kalau kita mempunyai parut, orang kata lemak ayam tu jangan terus buang. Sebab apa? Lemak ayam tu kita boleh kumpul-kumpul, kita boleh masak sampai dia jadi minyak. Minyak tu kita simpan, kita sapu. InsyaAllah tak ada
betul. Selain sapu untuk hilangkan parut, orang kata letakkan di kening ke Bagi untuk lebat lah. lebatkan Oh, lagi. okey, boleh try lah. Untuk anda pencinta kulit ayam pula, selepas ni saya nak kongsikan kepada anda antara faktor ataupun fakta menarik tentang kulit ayam ni. tak sabar. Tapi sebelum tu, apa kata anda saksikan dulu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa yang berkesempatan ke sebuah ladang yang berkeluasan lebih kurang 3 padang bola besarnya. Wow, jom kita saksikan. Silakan. Cara kita nak mengenal pasti jantina ayam ni adalah dengan bentuk saiz badan dia dan juga balung. Ayam bermacam ayam. Ada ayam kampung, ayam hutan, ayam siam, ayam Turki, ayam Belanda. Macam-macam peri. Ayam antara haiwan yang popular di seluruh dunia. Tidak mudah diserang penyakit dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Ayam boleh hidup selama 5 ke 10 tahun bergantung pada bakanya. Terdapat lebih 500 baka ayam yang ada di seluruh dunia. Namun hanya 12 jenis spesies ayam yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Antaranya seperti yang terdapat di ladang ternakan milik Siti Fatona Arba'in yang berkeluasan kira-kira 3 padang bola terletak di Kuala Selangor. Ayam yang main dia kami di sini adalah ayam Belanda. Ya, tapi di samping ayam Belanda saya juga ada ayam kampung kacukan, ada ayam hiasan macam saya ada ayam Poland, ayam bulu balik, ayam kapan, bantam dan berbagai jenis hiasan. Proses penternakan ayam bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk menghasilkan daging dan telur yang berkualiti, pengurusan baka ayam harus dilakukan dengan teliti. Selain itu, saiz dan berat ayam juga berbeza mengikut spesies. Selain daripada ayam pedaging, ayam kampung juga selalu mendapat permintaan tinggi kerana rasa dia yang lebih pedas dan dia juga ada peminat yang tersendiri. Okey, cara kita nak mengenal pasti jantina ayam ni adalah dengan bentuk saiz badan dia dan juga balung. Okey, kalau jantan balung dia lebih besar, kalau betina balung dia lebih kecil. Ayam perlu sentiasa dipantau supaya sihat. Persekitaran yang sesuai pula amat penting dalam memastikan penghasilan kualiti daging sebelum dibekalkan ke pasaran. Okey, ayam yang paling tinggi permintaan dia sekarang ni adalah ayam kampung kacukan dan juga ayam Belanda. Sebab daging yang lebih sedap berbanding dengan daging ayam pedaging yang kita boleh dapat di pasaraya. Daging yang boleh jadi liat tu adalah faktor usia dia. Ya, sebab mungkin ayam ni lebih lama kita ternak, lebih liat. Tapi sebenarnya kalau kita teknik pemakanan dia elok, dia tua pun daging dia masih rasa sedap lagi. Jadi kami di sini merumus makanan kami sendiri. Iaitu termasuk dengan bokashi, makanan-makanan yang kita treat dengan efektif mikrob. Jadi makanan ni kita dapat nutrisi yang cukup dan juga pencapaian berat badan yang sekata dan juga dengan kos yang rendah. Meskipun harga pasaran bagi ayam ada turun naiknya, namun ia tetap menjadi pilihan ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini kerana terdapat pelbagai nutrisi serta kandungan protein yang tinggi di dalamnya dapat membantu proses pertumbuhan dan pembesaran. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan masih lagi kita menceritakan tentang variasi menu berasaskan ayam hari ini. Menu pertama yang nak kami kongsikan kepada anda ialah menu ayam bakar daripada Atok Ayam Bakar. Kita bersama dengan Encik Muhammad Rasidi Razali. Apa khabar Cik Rasidi? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, Cik Rasidi mungkin boleh kongsikan tentang menu ayam bakar kita pada hari ini. Mana tercetusnya inspirasi? Okey, asal sebenarnya Atok Ayam Bakar kita berasal daripada ayam golek. Okey. Kita menggunakan ayam daging. Okey, dan ramuan yang kita gunakan kekal untuk sihat, untuk inilah orang yang mementingkan diet, kesihatan, untuk healthy lah. Okey. Bila cakap tentang ayam daging ni, kita tahu ada macam-macam jenis ayam. Ada ayam daging, ada ayam pencin, ada yang kampung, ada ayam Belanda dan macam-macam lagi kan. Okay. Tapi kenapa ayam pedaging ni yang dipilih untuk variasi menu ayam bakar ini? Okey, kita guna ayam daging sebab apa? Untuk kita mendapatkan stok ayam segar tu senang berbanding ayam pencin. Kadang ayam pencin stok tak ada. Lagi satu kita guna ni penyediaan kita basuh bersih dengan ramuan tradisional yang
baik untuk kesihatan lah. Okey. Macam tu. Tapi kalau kita cakap tentang ayam ini, mungkin ramai juga yang tahu. Bila cakap tentang daging putih ni, tentang khasiat ataupun protein yang tinggi yang ada di ayam ni sendiri kan. Tapi bila kita tengok, teknik yang digunakan juga bukan digoreng dan tapi dibakar. Ya, dibakar. Dibakar menggunakan apa itu? Okey, kita bakar guna ramuan yang kita sediakan. Okey, ramuan tu dan tanpa minyak. Tanpa minyak. Kita memang mementingkan kesihatan dan antara pelanggan kita memang babanji macam itulah. Okey. Kalau kita boleh pergi sana, ini antara bahan-bahan yang digunakan untuk kita bakar ayam tu. Kalau boleh kita kongsikan, apa antara bahan-bahan yang kita gunakan? Bahannya asas macam biasa, bawang merah, ada bawang putih, ketumbar sikit, garam cukup rasa dan inilah cili kering kita gunakan. Okey, dan hasil dia macam ni. Okey, yang kemudian telah pun diletakkan di ayam tadi. Kalau kita boleh pergi ke sana kan, kalau kita lihat dibakar menggunakan arang. Kenapakah teknik bakar menggunakan arang ini diguna pakai? Okey, kita kekalkan arang ni sebab apa? Macam saya cakap tadi, asal kita daripada ayam golek. Okey, kita kekalkan arang ni sebab untuk aroma tradisional. Okey. Kalau tak percaya boleh try dulu sebab apa? Menggunakan dapur gas dengan arang ni aroma dia lain. Okey, mungkin ada tips yang nak dikongsikan juga kepada penonton lah. Kalau kita cakap tadi ada perbezaan kan bakar menggunakan arang dan juga dapur gas. Sebab kita lihat daging ayam ini mungkin lebih mudah dan juga cepat dimasak. Jadi berapa lama masa yang diperlukan kalau kita bakar atas arang ni? Okey, sekurang-kurangnya 30 minit. 30 minit? Bergantung pada api lah. Okey. Macam tu. Jadi 30 minit siap masak, kita boleh angkat. Kalau macam pelanggan-pelanggan yang datang kan, adakah dari segi pilihan yang boleh mereka lakukan? Ada setengah orang tu mereka tak nak makan bahagian tertentu, nak pilih dada saja ataupun drumstick saja ke? Dibolehkan atau bagaimana? Boleh. Macam dekat kedai kita pun kita ada 3 set yang berbeza. Set biasa, set quarter chicken dengan half chicken atau whole lah, satu ekor lah. Ada tak yang kadang-kadang nak minta dibuang kulit ayam tu? Kulit ayam ni biasanya kita takkan buat lah. Sebab apa? Memang kita bakar macam ni. Sebab apa? Kalau customer tanya pun memang 100% kita tak ada pakai minyak langsung. Oh, tak ada pakai minyak jadi, langsung? Jadi pada yang on diet tu tak perlu risau. Okey. Boleh tengok sendiri macam sambil pembantu nak terus kipas dan mungkin boleh terus buat yang lain yang ada ni, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kalau sebelum ni mungkin ramai yang runsing ataupun risau makan kulit ayam, katanya takut tidak sihat dan juga mempunyai banyak lemak. Tapi ini kajian yang telah pun dikeluarkan oleh University Harvard. Katanya menurut laporan portal kesihatan statenews.com, kajian yang dijalankan oleh beberapa pakar kesihatan di University Harvard mendapati sebenarnya kulit ayam tidak menyebabkan sebarang masalah kesihatan terutamanya terhadap jantung. Katanya bahagian kulit yang sering dibuang itu sebenarnya mempunyai banyak khasiatnya, malah bagus untuk jantung dan ia dikategorikan dalam kategori lemak tidak tepu dan lemak jenis ini mampu untuk mengurangkan tekanan tinggi, darah tinggi dan paras kolesterol yang buruk. Ini kajian yang kita bacalah. Okey, kalau kita cakap tentang hasil daripada ayam bakar itu tadi kan, kalau kita lihat dekat depan ni, ia boleh dimakan begitu saja, tapi kalau di pihak Cik sendiri, ia dimakan dengan nasi pun boleh. Macam ni, asalnya kita memang ayam golek, ayam sahaja. Tapi tercetusnya idea nasi ni sebab yang datang pelanggan kita family. Kita khaskan untuk kanak-kanak. Jadi kanak-kanak biasa makan nasi ayam, dia boleh makan dengan ayam ni dan ayam ni dia manis, dia tak pedas. Sebab apa dia manis? Kita menggunakan madu. Okey, mungkin boleh kongsikan juga kalau penonton-penonton mungkin teringin nak tahu, nak lihat sendiri cara pembakaran di kedai, macam mana dibakar ayam ini, dibuat dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mereka mendapat dan melihatnya? Okey. Penonton boleh pergi ke Atuk Ayam Bakar Kampung Kemensah atau Danau Kota. Di sana kita operasi awal tu setiap hari Selasa hingga hari Ahad. Isnin kita cuti, kecuali public kita on juga. Okey, ini hasil yang dah pun siap, ayam bakar kita. Kalau kita lihat boleh dimakan dengan nasi ayam tu tadi, ataupun mungkin juga ayam bakar ini bolehlah kita makankan dengan sayur-sayuran yang ada, dengan salad pada dia orang yang biasa mementingkan kesihatan atau on diet lah, senang cakap macam Abang Banji ni yang biasa ni, dia orang akan makan ayam dengan salad. Okey. Ini ada nasi ayam, ada sup dan juga sambalnya. Saya boleh rasa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambil-sambil saya nak rasa tu, jiran sebelah saya wangi betul bau ayam yang dimasaknya. Kabarnya kat sebelah ni dia orang masak ayam pencen, masak lemak. Saya nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okey, jadi sambil saya nak terus makan,
Fatin, silakan. Thank you Fiza. Okey, tadi Fiza dah kongsikan mengenai atuk ayam bakar dan di kaunter ini saya nak kongsikan sesuatu yang cukup menarik juga iaitu masak lemak ayam pencen. Dan di sebelah saya ni adalah Puan Fariza Abdul Hamid. Sihat? Atau lebih kira sebagai Kak Faz. Jadi saya panggil Kak Faz. Okey Kak Faz, hari ini menu kita adalah masak lemak ayam pencen. Sambil-sambil tu kita nak tunjukkan kepada penonton, sambil-sambil kita borak-borak. Kenapa ayam pencen digunakan? Boleh juga digantikan dengan ayam kampung kan? Ya, boleh. Ayam pencen ni kita gunakan sebab dia rasa lebih kenyal. Okey, saya pergi ke sana untuk mengacau-ngacau sambil-sambil Kak Faz boleh explain lagi ayam kat pencen mereka. ni kalau kita gunakan buat masak gulai, masak kari, rasa dia lebih kenyal, lepas tu rasa dia manis kan. Lepas tu bila masak ni dia takkan hancur sangat. Kalau kita kata kampung perangat tapi kita panaskan banyak kali kan, dia takkan hancur. Lagi Melainkan satu dengan kalau ayam orang biasa. kata ayam pencen ni kalau dah masak, contohnya masak rendang dan sebagainya, dia tahan lama. Tahan lama. Tahan lama. Bila kita masak dulu dia punya rempah-rempah ni macam biasa, ada bawang besar, ada cili padi, ada serai, kita blenderkan sekali. Okey. Tapi kita masukkan air rebusan ayam pencen ni. Jangan buang pula lepas dah rebus ayam tu. Nanti manis dia tak ada. Kita guna ayam pencen, dia tips untuk melembutkan ayam pencen ni kita selalunya guna pressure cooker. Tapi saya Kak Fah gunakan daun nangka. Itu adalah tips. Dia bagi lembut lagi isi tak adalah daging macam dia. nak makan tu sakit gigi nak tercabut kan. Okey, selepas itu lepas tu kita boleh masukkan dulu ayam. Bagi dia masak secukupnya. Saya dah nampak rebung tu di situ. Rebung. Kita taklah semestinya kena pakai rebung sahaja. Kita boleh juga menggunakan buah kita nangka. Kita boleh buah nangka muda, boleh guna pisang muda, kan? Ikutlah orang kata selera masing-masing. Ya, selera. Lepas kita masukkan ayam ni, dia dah bagi mendidih sekejap tu. Okey. Bolehlah kita masukkan santan. Kak Faz guna santan segar. Kenapa tak boleh pakai santan yang segar ni rasa dia lebih kata kek lah, manis tu kan. Daripada santan kotak tu lah. Kita masukkan santan. Okey, apa ni kita nak tanya juga dekat Kak Faz lah kan mengenai ini bukan masak lemak Negeri Sembilan. Bukan. Turun-temurun punya arwah mak resepi. Ya, arwah mak Kak Faz masakkan ni. So kita tak tumis. Jadi kita boleh masukkan sekali dengan rebung lah. Masukkan je semua bahan-bahan dia. Rebung ni rebung dah dijeruk. Tips dia, rebung ni dia akan masin. Masam sekali. Tapi kalau kita beli kat kedai, kita basuh toast dulu. Terus je. Terus je. Kita toastkan dulu bagi hilang masin kan. Kacau. Okey, nak lagi. Ya, senang je. Nak bagi sedap. Berapa minit je boleh sediakan? Ayam ni tadi Kak Fah dah rebus dulu. Jadi sekejap je lah kan. Lepas tu kita masukkan daun kunyit. Okey. Kak Faz memang orang kata menyediakan lauk-lauk kampung ke mana? Lauk kampung ada. Kadang ada western juga. Macam Kak Fah pun buat masak di rumah home base lah. Okey. Dan kalau kita nak tengok kat sana tu ada orang kata masak lemak ayam pencen yang dah siap disediakan. Kita buat style kampung lah. Okey, masak lemak ni memang dia tak boleh lari daripada dia punya pedas tu lah kan. Tak boleh. Tapi kalau kita nak macam balance kan, tak naklah macam rasa pedas sangat untuk orang yang tak pedas dan sebagainya. Letak gula sikit lah. Baru balance sikit rasa dia kan. Siapa yang suka letak cukup rasa letak sikit. Ada yang suka letak gula sikit kan. Okey. Selain dari itu ada tak mungkin perancangan Kak Faz untuk orang kata sekarang ni dekat rumah untuk perniagaan masak dan sebagainya? Kak Faz berasaskan home base saja. Masak di rumah. Dah berapa lama tu? Kak Faz dah berhenti kerja lah 12 tahun. Lama dah. So buat tapau-tapau. Ada yang ini berapa lama ni? Ini sekejap saja lah bagi dia mendidih. Kena kacau, jangan ambil pecah minyak lah masak lemak ni. Bila pecah minyak tak sedap lah kan. Ada yang dah siap kan kalau kita tengok kat sana. Boleh ke kita tinggal sebentar boleh. Tapi kita kena kacau untuk tak apa. elakkan ini kan. Okey, jom kita nak tengoklah apa menu-menu lain yang disediakan juga oleh Kak Faz. Kita ada tadi macam biasa kita dah cakap masak lemak ayam pencen. Kita masukkan pucuk pegaga. Ikan talang tempoyak juga. Sama belacan tempoyak, ada telur masin, ikan talang masin, kita goreng bawang, cili kering letak kat atas. Ini memang ngam lah untuk lunch kan orang kata kan. Menu kampung lah. Itu berapa lama lagi tu Kak Faz untuk kita sekejap siapkan? lagi lah, bagi dia mendidih naik dulu. Untuk rasa, okey siap lah. Okey, untuk mereka yang di rumah tu mungkin dah telio-telio kan. Ni mana nak dapatkan ataupun boleh kongsikan IG untuk mereka boleh. terus
dekat Boleh Kak Faz? follow Kak Faz punya Faz Fariza Abdul Hamid yang kedua. Ada selain daripada itu? Selain itu tak ada dah. Belum lagi lah buat belum setakat lagi. ni. Ada Kak Faz perancangan buat untuk- FB page pun ada lah. Aha. Belanga. Oh, okey. Belanga. Tapi selain daripada orang kata masakan kampung ni, Kak Faz ada menyediakan western. Apa Ada. antara menu-menu juga? Western tu kadang-kadang anak-anak Kak Faz sekolah kan, dia minta pasta lah, spaghetti. Ada tak berasaskan ayam juga? Ada. Contoh? Contoh ayam tu kadang kalau chicken chop pun kita beli yang slice besar tu kita potong kecil-kecil budak-budak kan. Oh, okey. Lepas tu kadang Kak Faz letakkan kadang nak chicken nugget dengan spaghetti goreng tu. Budak-budak memang tak boleh lari dengan ayam, betul tak? Mac and cheese ke. Okey, kalau macam pelanggan sendiri, diorang selalunya macam request untuk masak lemak ataupun makanan western. Western kadang diorang minta makanan yang nasi tomato, biryani, nasi kapsa. Ada minta lah. Lepas Okey. tu nasi udang panas ke. Kak Faz sendirilah macam Sendiri buat ada lah. pekerja? Tak ada, Kak Faz seorang. Okey. So mungkin itu dah nampak nak macam bibir dah dah, nak siap dah tu? Okey, sambil-sambil saya nak terus bersama Kak Faz ni untuk melihat hasilnya, kita nak ke kaunter sebelah dengan kawan kita tu. Ada sesuatu yang lagi menarik nak dikongsikan. Silakan Fiza. Dah masak ayam pencen masak lemak dengan rebung. Di sini kami nak kongsikan kepada anda lagi 3 resepi istimewa. Kita nak kongsikan resepi pepes ayam salted egg dan juga bubur ayam. Kita bersama dengan Puan Engku. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey. Meja ni ada macam-macam resepi dan juga menu. Mungkin boleh kongsikanlah juga. Bila kita cakap tentang pepes ini mungkin ramai yang mengatakan bahawa ini resepi tradisional kan? Ya, saya. Tapi dari segi penggunaan ayam tu, kenapa kalau kebiasaannya otak-otak guna seafood. Betul. Tapi kenapa pepes ini menggunakan ayam? Okay, Assalamualaikum. Saya Ungku Mazhar daripada Otak King. Menu terbaru kami pepes ayam. Kami menggunakan isi dada ayam sebagai sumber protein antara yang terbanyak digunakan di Malaysia. Okey. Sebab sebelum ni kita guna otak-otak base seafood. Jadi ramai yang request untuk ayam yang tak makan seafood. So kita keluarkan pepes ayam dengan resepi turun-temurun. Alright. Kalau kita boleh tunjukkan antara bahan-bahan mudah yang sebenarnya digunakan untuk buat pepes ni, silakan. Okey, bahan utama dia ialah isi ayam, iaitu dada ayam yang telah dihancurkan. Kemudian kita ada ketumbar, jintan manis, daun kunyit, tomato, daun salam, bawang merah, bawang putih, cili padi dan juga kunyit. Okey, kemudian kita akan blend semua ramuan ni dan kita akan tumis untuk masak. And then selepas masak kita masukkan santan dan juga masukkan ayam. Okey, inilah hasilnya. Ya, saya. Okey, kalau kita cakap tentang masukkan ayam, tadi kata isi ayam kan. Bahagian isi mana sebenarnya yang dipilih untuk menjadikan menu ni hidangan yang sihat? Okey, kami menggunakan isi ayam, dada ayam saja kerana ia kurang lemak. Okey, jadi memang sesuai jugalah kan? Ya, saya. Kalau bukan saja dengan sumber protein yang tinggi, tetapi bagi mereka yang mungkin nak menjaga berat badan, mementingkan kesihatan, bahagian dada ni memang selalunya dipilih lah kan? Betul. Okey, kalau boleh kita tunjuk jom kepada penonton macam mana kita Cara-cara. nak cara-cara ni. Silakan. Okey. Saya nak cuba juga boleh? Boleh sedikit. Okey, Silakan, Ustaz. Puan aku buat dulu. Okey, ini isi yang telah kita steam, kita telah kukus. Alright. Okey, kemudian kita isikan begini. Letak macam ni. Okey. Okey. Kalau kita cakap tentang pepes ni, adakah dia memang sememangnya dibakar ataupun dia sebenarnya boleh juga Okey, steam, kita boleh kukus sebab sebelumnya inti ni pun telah dikukus tapi bila kita dah simpan untuk frozen, bila nak keluar makan kita kukus ataupun kita boleh bakar macam ni. Okey. Mudah saja sebenarnya kalau kita lihat pepes ni kan. Tapi kalau kita cakap tentang ayam ni, memang macam tadi Puan Ungku dah cakapkan bahawa ia merupakan antara sumber protein tertinggi yang dipilih oleh rakyat Malaysia selain daripada ikan-ikan tertentu kan. Betul. Tapi kalau kita lihat selain daripada resepi pepes ini, ada juga resepi-resepi lain yang nak dikongsikan pada hari ini. Okey. Kami juga ada menu bubur ayam berasaskan ayam juga. Okey. Ini antara comfort food rakyat Malaysia lah. Bukan sahaja untuk orang yang sihat, tapi ia adalah makanan yang paling digemari untuk orang sakit. Okey. Kalau boleh kita tengoklah, ini juga dimasukkan isi ayam di dalamnya. Ya, saya. Tapi kan kadang-kadang orang mak-mak kita lah, kalau kita lepas melalui proses pembedahan dan sebagainya, katanya jangan makan ayam sebab takut nanti gatal. Betul ke tidak? Okey, banyak actually tanggapan mengenai ayam. Okey, kalau
kalau mengikut doktor, kita pergi ke sana lah. Let's say kita cakap, okey nanti kalau makan ayam lepas bersalin gatal. Actually no. Sebab doktor kata itu adalah sumber protein yang bagus untuk recovery. Oh, okey. Jadi kalau kita makan bubur ayam ni memang sesuai jugalah kan? Okey, kalau kita lihat dari segi orang kata persiapan bubur ayam ni, apa bahan-bahan yang juga turut diguna pakai? Okey, antara kondimen bahan-bahan yang ada untuk bubur ayam kami ialah isi ayam yang paling utama. Okey, ayam ni telah direbus dan dicarik. Okey, kemudian kita ada kacang goreng yang telah digoreng, bawang goreng homemade special. Okey, sambal kicap Johor dan juga daun bawang. Okey, kami makan dengan telur masin. Wah. Saya tak tahu nak rasa mana satu ni. Okey, ini juga antara yang menarik perhatian saya. Kalau ini mungkin juga idea yang lebih fusion lah, gabungan antara menu antarabangsa dan juga menu lokal. Ini apa resepi menunya? Okey, salted egg buttermilk chicken kami menggunakan isi ayam juga, isi ayam sahaja yang kami coated dengan tepung istimewa. Kemudian kami masak dengan telur masin yang telah dikukus untuk menjadi kuah dia. Ya, saya untuk menjadi kuah dengan cili padi dan juga daun kari lah. Okey, mungkin boleh kongsikanlah juga bagi penonton-penonton yang tak ada idea. Ini mungkin boleh memberi inspirasi kepada mereka untuk dihidangkan kepada keluarga, ataupun mungkin boleh pergi teruslah untuk mendapatkan menu-menu ini. Bagaimana cara untuk mereka melihat variasi menu-menu ini? Okey, saya ada kedai stall di The H Hartamas, di Sri Hartamas. Gerai bernama Otak King. Berbuka mulai jam 12 tengah hari sehingga 12 malam. Kami juga ada delivery seluruh Kuala Lumpur dan Selangor. Dari segi Instagram, nama laman sosialnya? Okey, Instagram kami Otak King dan juga Facebook kami Otak King. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang pepes ini tadi kan, ini resepi orang kata setiap orang ada perbezaan dari segi resepi. Cara masak tu pun berbeza-beza kan? Berapa lama masa yang perlu diambil untuk kita masak pepes ni? Okey, untuk kita bakar sekejap saja Fiza. Sebenarnya dalam 10 ke 15 minit saja. Sebab kita dah masak, inti dia telah dikukus. So kita bakar just balik-balikkan within 5 to 10 minutes je lah. Okey, saya harap penerbit saya tak marah sebab saya nak rasa tiga-tiga ni. Boleh. Okey, saya nak cuba rasa pepes ayam ni sebab ini dah sejuk sikit kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa. Macam mana Fiza? Sedap. Alhamdulillah. Okey, boleh makan banyak. Okey, sambil saya nak makan bubur dan juga buttermilk salted chicken ni, kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan saya kini bersama dengan Nurul Afikah Datuk Hassanal Bolkiah, merupakan pengarah pemasaran Alma. Sihat Afikah? Sihat Fatin. Alhamdulillah. Okey Afikah, hari ini kabarnya ada 3 produk nak dikongsikan. Silakan. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton. Hari ini saya rasa teruja ya Fatin, nak bersiaran setelah 44 hari bercuti berpantang. Dan inilah rahsia amalan saya ketika berpantang. Produk-produk Almas yang dah ada dekat atas meja ni, terutamanya jus Nusantara Gold ya, memang saya amalkan ketika berpantang. Dah 3 kali berpantang, memang tak akan tinggalkan. Bersama produk Almas yang lain lah, seperti jus kasih sayang, jamu Sridara, lotion Nusantara. Okey, memang sangat-sangat berpuas hati bila kita makan semasa berpantang. Sebab apa? Kita boleh tengok segi kesihatan kita beberapa hari selepas bersalin pun dah rasa bertenaga, sangat bagus untuk kesihatan juga. Kalau jus Nusantara Gold ni sangat-sangat bagus untuk mempercepatkan proses baik pulih luka kita lepas bersalin tu kan. Juga jus Nusantara Gold ni seperti semua dah sedia maklumlah. Okey, dia mengandungi 1001 khasiat dalam menangani pelbagai masalah kesihatan kita. Saya kira jus yang telah mendapat tempat nombor 1 di hati pengguna-pengguna kita dari dulu sampai kini. Terima kasih untuk semua sokongan padu daripada pengguna-pengguna kita sampai ke hari ini. Jus Nusantara Gold masih tetap unggul di pasaran ya. Okey, jus Nusantara Gold ni dia diperbuat atau diformulasi daripada bahan-bahan sunnah dan herba tempatan terbaik dunia. Kita gunakan ibu pati herba asli ya. Okey, kalau kita tengok VT di Kaca TV, sekarang jus Nusantara Gold berwajah baharu. Berwarna gold dan hijau turquoise. Yang belah kanan tu. Yang manakala yang belah kiri tu gold dan hitam adalah packaging lama. Jadi lepas ni kalau nak beli pastikan kotak baru ya, gold dan hijau turquoise. Okey. Dan untuk sempurna packaging terbaru, kita ada promosi istimewa untuk pengguna setia jus Nusantara Gold. Yang mana lepas ni kalau setiap kali beli jus Nusantara Gold,
kumpul 5 kotak dan 5 botol. Lepas tu boleh redeem 1 kotak jus Nusantara Gold secara percuma. Sebab sebelum ni ramai pengguna kita tanya, sayanglah nak buang kotak dan botol ni cantik yang dah minum berpuluh-puluh beratus-ratus botol tu. Lepas ni jangan buang, simpan, lepas tu boleh redeem. 5 ingat ya, 5 botol bila beli 5 botol, lepas tu boleh redeem 1 botol secara percuma. Okey, jus Nusantara Gold ni dia tidak mengandungi gula ya. Manisnya adalah daripada madu, kurma dan delima. Jadi kita tak perlu risau untuk amalkan. Dan saya sebenarnya Fatin dah amalkan lama jus Nusantara Gold ni ketika usia remaja lagi sampailah ke hari ini. Dah kira lebih kurang 7 tahun dah. Jadi memang sangat-sangat puas hati dengan jus Nusantara Gold ni. Kita memang jaga sangat kualiti. Seperti yang saya cakap tadi, kita gunakan ibu pati herba, bukan ekstrak. Jadi, contoh macam kulit kayu manis tu memang kita guna raw, yang asli, yang semula jadi. Sebab itulah kesan dia tu memang kita boleh rasa keberkesanan tu sangat cepat. Okey, sangat berbeza lah kan orang kata. Rata-rata pengguna setiap jus Nusantara Gold memang berpuas hati dengan produk kita lah. Kita memang jaga kualiti. Sebab apa? Bukan pengguna je nak minum. Saya dan satu keluarga nak minum. Jadi memang kita nak beri yang terbaik untuk pengguna-pengguna kita, Fatih. Okey, dan seterusnya? Okey, kita jus Nusantara Gold kita sangat-sangat bagus jika kita gandingkan bersama dengan madu asli almas. Madu almas ni 100% asli dan organik ya, daripada Pegunungan Sabalan, Azerbaijan. Fatin, kalau kita tengok madu kan rata-rata dah tahu kehebatan madu ni. Okey, tapi istimewanya madu kita rasa dia yang sangat-sangat sedap. Okey, bau yang sangat harum dan juga penuhlah dengan khasiat untuk tubuh badan dan kesihatan kita. Madu kita ni, Fatin, alhamdulillah baru-baru ni saya terima ya testimoni yang mengatakan memang penggemar madu. Memang setiap hari mengamalkan madu. Tapi lepas makan jus pula madu asli almas ni tersasar sebab excited hari ni kan. Okey, lepas mengamalkan madu asli almas ni, katanya tak pandang dah madu lain. Maksudnya sangat-sangat puas hatilah dengan kualiti madu ni ya. Daripada jauh tu kita import daripada Pegunungan Sabalan, Azerbaijan. Dan untuk madu kita sangat-sangat orang kata laku keras ya. Sampaikan yang bersarang, madu kita yang bersarang dah kehabisan stok. Tinggal yang madu tanpa sarang. Tapi sama sajalah, bezanya sarang dan tanpa sarang. Okey. Okey, dan selain dari itu kita nampak lagi satu Fatin dah tak produk. sabar nak tahu kan rahsia macam mana nak dapatkan kulit yang cantik, putih, cerah gebu, mulus tanpa celah. Ada rahsia hanya Almas Skincare. Okey, Fatin, set skincare Almas ni pada saya sangat-sangat ringkas ya. Hanya ada 2 item, sangat ringkas tapi sangat berkesan untuk kulit wajah kita. Kita ada cleanser, serum dan set foundation lah. Okey, untuk set skincare Almas ni, 2 item ni hanya perlu pakai cleanser dan serum je dah cukup memadai. Tak perlu pakai toner, tak perlu pakai moisturizer. Sebab apa? Sebab fungsi toner dan moisturizer tu dah ada dalam cleanser dan serum kita. Sebab tu sangat ringkas, sangat mudah tapi sangat-sangat berkesan. Bagus untuk pelbagai masalah kulit kita lah. Masalah kulit kusam, masalah jeragat, jerawat dan pelbagai masalah kulit yang lain dapat membantu mencerahkan kulit kita. Dan yang bestnya, Gold Serum kita ni kalau kita pakai kan, kita boleh tengok kulit kita memang tegang. Cantik, firm. Dia akan bantu menghilangkan kedutan, garis-garis halus di wajah juga. Fatin, bila kita pakai Gold Serum, lepas tu kita apply pula set foundation kita yang disukai ramai. Sebab apa? Sebab tekstur dia yang sangat ringan dan halus sangat seperti sutra. So cantik bila kita pakai kat muka kita juga. Dia selesa, dia tak panas. Lepas tu tahan 24 jam. Pakai sikit pun dia full coverage. Dah memadai. Fatin. Okey, macam mana untuk mereka dapatkan semua produk ini? Okey, mudah sangat. Pergi je mana-mana kedai jamu dan kosmetik, sebut Jalmas memang ada. Atau kalau nak beli secara online, boleh layari kita punya IG atau Facebook Almas Beauty Health Fatin. Okey, apa-apa pun jangan lupa pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh follow IG dan Facebook Almas Beauty Health. Okey, itu dah tadi perkongsian cukup tepat. Terima kasih kita ucapkan kepada Afika. Kita nak terus dengan orang kata menu masakan variasi ayam kita. Kita nak bersama dengan Fiza. Apa yang nak dikongsikan tu, Fiza? Okey, ini menu yang ringkas, mungkin juga antara menu yang selalu anda masak kat rumah, tapi mungkin ada sedikit perbezaan dia daripada Sis Zizah kita daripada Jeruk. Sis Zizah. Okey, mungkin kita boleh kongsikan sedikitlah tentang resepi kita hari ini. Resepinya bernama
Okey, ini ayam kicap daun kari, Fiza. Okey. Set ayam kicap daun kari. Okey, apakah bahan-bahan yang digunakan dari segi ayam lah khususnya kan? Ayam apa tu? Okey, biasanya sis gunakan ayam biasa, Fiza, tapi kita boleh menggunakan ayam kampung, juga ayam pencen. Okey. Kalau kita nak gunakan ayam daging, kita boleh juga gantikan menggunakan ayam kampung ataupun ayam pencen. Ayam pencen. Okey. Apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita buat ayam kicap daun kari ni? Okey, Fiza. Yang pertama kita kena tumis tumis bawang besar, bawang putih serta halia ni kita dah kisar. Lepas tu kita masukkan kulit kayu manis. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan cili kering. Cili kisar. Kering. Fiza. Okey. Yang specialnya ayam masak kicap ni dia pedas Fiza. Okey, tapi kalau kita cakap tentang ayam ni kan, ayam ni dengar nampak macam mudah. Digoreng begitu saja sedap, diletak kicap sedap, masak lemak sedap, bakar pun sedap. Jadi kalau kita cakap tentang ayam ini juga sebagai salah satu sumber protein yang tinggi kan, macam mana nak menggalakkan anak-anak kita ni untuk makan mendapatkan sumber protein ini? Okey, kita boleh masak pelbagai jenis menu Fiza untuk ayam kan, sebab kanak-kanak kan dia suka makan ayam. So kita boleh goreng, tumis dengan bawang, kita letak kicap sikit kan. Kalau tak nak pedas kita tak payah, tak perlu letak cili. Tapi untuk menu ni kita letakkan cili kisar dengan black pepper Fiza. Okey, ini kelainan lah kan, kalau betul. kita nakkan sesuatu yang berbeza. Kalau dah biasa masak kicap biasa tu, ini kita kongsikan menu masak kicap ni diletakkan cili dan juga daun kari untuk membangkitkan aromanya kan. Okey, kalau kita lihat dari segi bahan-bahan yang dimasukkan tadi tu, bahan-bahan asas lah, kita ada apa ni tadi, daun kari, kulit kayu manis Fiza. Kita masukkan sedikit lada sebut lada hitam. Okey, kalau kita lihat kan, sedang sambil-sambil pembantu dah masukkan. Kalau kita lihat ayam ini perlu digoreng dahulu atau bagaimana? Untuk ayam ni Fiza, kita goreng separuh masak Fiza. Okey. Sebab kita tak nak terlalu garing, supaya ayam tu nanti dia keras. Kita goreng suku masak. Kita goreng suku masak. Ya Fiza. Perlu digaram kunyit ataupun tidak? Perlu Fiza. Kita letak sedikit garam dengan kunyit Okey. So kita masukkan Fiza ayam ni. Jangan risau tentang kulit ayam tu, kita dah kongsikan tentang kajian daripada Universiti Harvard tadi. Okey. Tapi makanlah berpada-pada. Ya betul Fiza. Okey. Berapa lama masa yang kita perlukan kalau kita dah masukkan ayam, sebab maklumlah ayam pun tadi dah digoreng. Dalam 10 minit macam tu je kita kacau-kacau, sebab ayam tu kita dah goreng dulu kan. So kita dah masukkan dalam kuali tu, kita boleh tambah bahan lain Fiza. Penyeri dia Fiza. Kita boleh masukkan bawang Holland. Kita masukkan tomato, sedikit daun sup dengan cili Bangkalan. Okey, ini ikut sesuka kita lah. Ya betul apa Fiza, yang kita boleh nak masukkan. Okey. Apa yang kita suka kita boleh tambah lagi. Alright, sambil pembantu tunjukkan tu, ini ada satu lagi menu yang nak dikongsikan kepada penonton. Ini tahu bergedil. Ya betul Fiza. Okey, isinya ayam. Ayam dengan campuran kentang. Okey, kalau kita cakap tentang sumber protein, kita tahu ayam itu sumber proteinnya tinggi, begitu juga dengan tahu. Jadi dari segi resepi ni pula, sis, ni resepi baru, menu baru Ya betul, menu baru. Okey, tahu bergedil ni kita menu yang ringkas je. Kita menggunakan tahu, kentang, ayam dengan sebut lada hitam. Okey. Kalaulah kita nak galakkan anak-anak kita ni untuk mengambil pengambilan protein, kalau mereka tak nak makan ayam, kita boleh variasikan melalui tahu bergedil. Sebab dia dalam tu ada isi ayam juga Fiza. Boleh kita buka dan tunjukkan kepada penonton? Boleh. Okey. So kita buka ayam ini ayam hancur ya? Ayam yang dah dikisar Fiza. Tengok nampak tak isi dalam dia. So kalau macam kanak-kanak, anak-anak yang tak suka sayur, so kita tak perlu letak daun sup. Setengah dia ada letak daun sup kan, hirisan daun sup. Tengok. So kanak-kanak pun boleh makanlah, maksud dia sedap kan. Makan begitu saja ataupun kalau dewasa kita cicahkan sama kicap lah. Sambal kicap. Okey. Mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton kalaulah mereka nak tahu lebih lanjut lagi tentang resepi kita pada hari ini, cara untuk mereka mendapatkannya di laman sesawang sosial daripada Sis Ziza sendiri. Okey, siapa yang teringin nak merasa air tangan sis boleh intai-intai jeruk Sis Ziza. Facebook pun jeruk Sis Ziza. Di sana kita ada menyediakan pelbagai jenis menu, nasi bajet, ada sambal belacan dan buah-buah colek. Okey. Ini hasil menu kita hari ini, iaitu ayam kicap daun kari. Daun kari bersama sambal belacan mangga Fiza. Oh ya Allah, serta ulam. Ini bayam Brazil dari ulam-ulaman. Okey. Ini yang kita kongsikan kepada anda antara variasi menu berasaskan ayam pada hari ini, daripada awal sampailah ke resepi yang keempat ini. Ini juga mungkin dapat memberi inspirasi kepada
anda untuk anda jadikan hidangan seisi keluarga pada tengah hari ataupun petang nanti. Kami nak berehat dahulu seketika. Kembali semula selepas ini di Wanita Hari Ini. Cantik ayam tu. Wanita Hari Ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, terima kasih kami ucapkan kerana terus dengan kami sehingga ke penghujung siaran, dan hari ini kita nak terus recap baliklah apa menu-menu yang tadi tu kan. Antaranya adalah masak lemak ayam pencen. Kita boleh dapatkan terus kepada FB Faz Fariza Abdul Hamid. Okey, kalau kita ikutkan daripada hujung sana, resepi pertama kita pada hari ini iaitu resepi ayam bakar daripada Cik Rasidi Razali di Atuk Ayam Bakar. Atuk Ayam Bakar. Betul Atuk Ayam Bakar. Dekat mana kedainya? Kampung Kemensah. Kampung Kemensah. Ataupun anda boleh pergi saja ke Instagram Atuk Ayam Bakar. Boleh tengok apa menu yang disediakan. Okey, kalau tadi nak cakap tentang ayam pencen tu, teringin nak tengok variasi menu ayam pencen dan macam-macam lagi menu yang dikongsikan sebenarnya oleh Chef Faz. Boleh pergi ke Facebook Chef Faz, Fatin. Faz Fariza Abdul Hamid FB mereka. Okey. Dan bagi anda yang teringin nak menikmati hidangan bubur ayam, pepes ataupun butter chicken dan macam-macam lagi jenis menu, anda boleh pergi ke The H Harta Emas ataupun anda boleh pergi ke Instagramnya, iaitu di Instagram Otak King. Okey. Okey, harapnya hari ini perkongsian yang kita kita ada lagi, maafkan saya. Okey, kita ada lagi orang kata menu ayam masak kicap daun kari. Okay. Maafkan saya. Alright. Okey, kalau nak rasa menu ayam kicap daun kari dan macam-macam lagi menu yang ada ataupun nak belajar resepi-resepi istimewa, anda boleh pergi ke Instagram Jeruk Sis Ziza. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada kesemua tetamu kita pada hari ini. Yang inilah masanya, terima kasihlah kongsi resepi-resepi rahsia, tips-tips dan juga cara mudah untuk penonton-penonton kami sama ada masak sendiri ataupun boleh saja mendapatkannya daripada mereka yang lebih arif. Okey, esok. Dan esok kami nak bawakan sesuatu yang menarik, iaitu mengenai pentingnya pendidikan seks. Ini akan kita kupas esok dalam Wanita Hari Ini. Satu isu semasa yang perlu diambil kira oleh semua pihak. Kami hingga berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Jemput makan. Silakan. Bye-bye.